Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas ni dalam YouTube tu kita buat suku hari Selasa dengan hari Sabtu tu campur. Dan mana kelas video-video kelas tanya hari Selasa kita buat suku, hari ni suku. Ayat yang ke 40 35 betul? 34. Wa pada wa dan yauma hari, yu'radu kalau komputer kalau komputer Arab dia tulis, kalau open dia tulis aradun open tu dedah, didedahkan, dihadapkan. Dia ada, kalau dari sudut kata nama, dia ada kata nama, kata kerja. Arada kata nama makna mendedahkan. Tapi kalau aradun siapa pernah ngaji surat 20? Mana enggak istilah aradun ta'rif. Aradun tu bukan mendasar. Mari. Macam juga ada kata enggak dengan mana-mana tu. Bukan asal. Bukan aradun ni dosa kita. Aradun baju kita ni kita basuh, debu ni dia bagi aradun. Debu yang tempel kat baju dia bagi aradun. Nampak tak? Dosa kita aradun. Sebab apa? Dia datang kemudian. Dunia ni aradun, bukan asal, datang kemudian. Akhirat tu asal. Sebab tu sebagaimana kan sebagaimana kita usaha nak basuh baju kita untuk buang aradun tu, begitulah ibadat ni nak buang aradun tu, nak balik asal. Kan kita masuk dalam dobi dalam mesin basuh sebab orang tak usah cuma ni orang asal cuba datang kemudian pakai cuma waktu kita basuh ain rodo sama kalimah. Cuma kalau kata kerja mana dia apa tu menghadapkan. Kalau kata nama aradun, mana dia sesuatu yang datang kemudian.
Kita kena duk, kena tekan sini. Bila sebut aradah tu kita faham dah. Barang datang kemudian. Tukar sikit tak Bukan balik atas bawah. Jadi dekat debu. Dosa kita aradah tu ni. Agama ni nak pastikan kita ni biar kekal asal. Agama ni peranan dia nak bagi diri kita ni biar kekal asal. Dosa datang kemudian, debu datang kemudian. Mana kalau kita balik bawa debu, dosa, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu ni mana dia cuci dulu lah. Sebab aradun ada kita. tak perlu dorong dia tak sih. Tak lindung lah. Ada orang. Ada jenis kotoran yang tak boleh cuci, betul tak? Sini. Dalam konteks tak, nanti lu syirik tu faham dah. Dalam konteks baju ni ada ke kena tak tanda dah. Faham ada tak? Ada. Ha. Sama dengan dosa. Jadi sebelum kena tu kita kena jaga-jaga lah. Ada orang kata ni satu benda ni. Kelulut kan? Cerita kelulut ni. Nak murid kita rasa, Ustaz, kalau Ustaz nak pergi ke kelulut tu, Ustaz jangan pakai baju ni. Nanti kalau digigit kita, dekat barang dekat dia tu kan, dia kan getah daripada pokok. Kalau kena baju dia tak boleh langgar lah. Ha. Lawak dia kita buat Quran. Alhamdulillah Quran tu kita beli untuk anak kita. Quran berkata tu, kita letak atas tu. Dia masuk rumah kan. Alhamdulillah Quran tu dia isi kita balut dengan kertas dengan plastik. Dia buat rumah dia tu. Kat Quran pun dia buat rumah juga. Kita takkan nak biar lagu tu. Kita ambil tapi semua juga lah kena hak dia punya tu. Mana ikut dan dia buat tu kita bubur kayu tu alhamdulillah dalam. Sama lah. Anda suka kalimah aradun ni bila Maulana diberitahu. Unik. Sebab baru kita faham konsep agama ni. Oh, itu agama tu. Jadi siapa suka debu? Kita kalau baju kita toksik, debu ni kita toksik, tapi makna bila kita pakai mesti tabik debu tak? Kita akan cuci semua. Ini sama juga dalam konteks agama ibadat. Istighfar, zikir tu supaya pastikan hati kita cuci semua. Ada ni boleh pakai tak apa dah. Oh, mahal ni. Ana orang dengar sekali tu, lekat sekali tu mahal kalimah aradun. Kepahaman aradun ni. Kita faham konsep sekali. Agama apa peran agama? Jadi kalau baca ma'arif esok tu punya aradun lah. Bila ada orang tanya kita, Ustaz, dia istilah tu istilah dalam Isludin. Kenapa dia aradun Ustaz? Kita boleh jawab kita. Tapi bila orang beritahu lekat selalu. Sebab dia tengok baca buku, dia tak arif, tak faham hati kita. Betul kata kalau mengaji dengan kita bila mengaji dengan guru ni, barang dia beritahu tu biasa kita cari sendiri, tak jumpa. Tak sejelah kita mengaji. Dia beri contoh. Hari dia dedahkan kepada orang-orang yang kafaru. Kafaru ni kita kena faham lagu ni. Bukan kafaru ni jangan kita set orang Islam tu. Tengok dia nanti tak tahu lagi. Kafaru ni ialah orang yang punah akidah sebelum kembali. Ada orang yang asal punah akidah tapi dia banyak masuk Islam. Kan? Banyak masuk Islam. Maka tak termasuk lah. Jadi kafaru ni boleh jadi orang bukan Islam yang tidak jumpa Islam, yang tidak usah untuk cari Islam, ataupun orang Islam yang tak mengaji lalu punuh akidah dia barangkali. Kita untuk lagu tu lah. Tak kira siapa kafaru ni. Ha? Apa dia? Pahala lagi kita lah. Orang nak kata dia agama ni memang kita kena menyampaikan apa yang kita tahu. Para molek dengan share. Ada orang terima satu package. Orang terima satu package.
Bila package orang terima tu 1 juta kat esok. Tapi orang tolak tu mahal lagi package tu. Orang kata macam-macam pula kita. Mahal lagi package dia. 1,000 juta contoh. Sebab tu kalau kita tak faham konteks ni, kita tengok Nabi ni mengikut tak ada segabuk. Nabi ni mengikut ramai. Kalau kita, sebab kita kiaskan dari sudut duniawi, kalau kedai ni tak laku mana, tak boleh mana kau kedai ni banyak beli. Kita kias cara duniawi. Sebenarnya Nabi Nuh tu hak tolak apa? Lain package dia tu. Hak dalam kapal package bahagian dia dah. Hak tolak tu mahal harga dia. Pada dia memang nak beriman. Tapi dia kata macam-macam dekat Nabi Nuh tu. Lain package dia. 1,000 juta 1 bilion 1,000 juta 1 bilion 1 bilion atau 1 bilion? Kalau trilion 1,000 juta tak? Betul 1,000 juta 1 bilion. Mana juta-juta lah. Mana macam mana kalau trilion macam mana? 1,000 bilion. 1,000 bilion. Kalau sejuta kosong tu 6 tak? Satu ada 6 kosong tak? Tapi kalau bilion 1,000 juta. 1,000 juta. 1 bilion 200. 9 1,000 juta. Kalau trilion 12. Mana juta-juta lah ni? 1,000 juta. Taklah 1,000 juta. 1,000 juta. 1,000 juta bilion. Bukan. 1,000 bilion. 1,000 bilion. 1,000 bilion. Tapi nak kata kita cakap, kita ajak orang dia mengaji tu bahagian kita dah. Hak kata sedap jaga kain orang, jaga orang sudah. Mahal lagi tu. Iyalah. Tapi jangan orang lah. Tapi nak kata kita bila dengar lagu tu sedap ke jadi. Begitu lah. Itu senyap-senyap lah. Ayat lagi. Yalah, dah dapat bahagian kita. Mana bahagian hak terima bahagian kita, hak tolak tu bahagian mahal lagi harga paket dia. Sebab dalam kotak agama ni lagi susah, lagi mahal. Bukan makna orang terima molek tu tak ada bahagian. Ada bahagian. Maknanya setiap cabaran tu lagi banyak paket dia. Jadi Nabi Nuh tu bukan kira yang terima dia. Biasa kita gitu tak? Orang ni satu habuk ikut tak ada. Sebenarnya yang tolak tu nilai bagi Nabi tu. Yang tolak nilai bagi Nabi. Jauh kan dia tak sedut lagi. Makna jiwa kita nak dia menyelamatkan kan? Kita nak dia selamat. Tapi kalau tak selamat pun hak bagi tak suka tu pakai mahal lagi. Bukan makna molek tolak kita je. Bukan begitu. Kita nak terima kan? Kita nak orang terima kita. Jadi terima tu satu pakej. Lepas tu sedih pedih tu pakej lain. Orang yang tak terima kita tu tak sedih. Siapa kena tolak? Nak tu kena tolak. Lepas tu bahagian kata-kata tu macam tu siapa nak. Tapi kalau kita tak nak tu mahal lagi harga tu sebenarnya. Kita kerana dia faham. Pun nak akidah sebelum balik buat Allah masuklah. Dia buat tadi. Punah akidah sebelum mati. Ada salah Orang satu orang yang bukan Islam tak cari usaha cari Islam sama mati. Tak usaha cari Islam. Maknanya siapa dia ni yang dia ni tak usaha dah tapi tak dengar kalimah Muhammad, kalimah Islam, kalimah Quran. Maka bila tak ada tiga ni maka dia tidak termasuk orang yang taklif. Macam Amazon tu kan. Orang Amazon tu. Siapa nak siapa sampai situ? Tak sampai. Jadi dia hati-hati pun tak jumpa. Hati-hati pun tak jumpa. Betul. Maka dia tak termasuk kafaru ni. Dia kita serah ke Tuhan. Hakikat dia. Jadi kafaru ni lebih kepada
Dia boleh ihtiar tapi dia tak ihtiar. Makna dia dengar nama Muhammad, dia tak cari siapa dia Muhammad tu. Dia dengar nama Islam, tak cari siapa Islam tu. Dia dengar dah Quran, dia tak cari apa dia Quran tu. Lepas tu dia buat alasan, dia kata bukan kita tak sih. Kan, tak ada orang beritahu kita. Dia buat alasan lagu tu. Tu orang yang duduk negara tak ada orang Islam tu, dia masuk Islam pergi luar negara tu, dia tak pernah tengok orang Islam. Negara tak ada orang Islam, sekabut Quran pun tak ada, apa pun tak ada. Dia dapat tahu Islam tu pergi negara lain, dia masuk Islam. Nak buat alasan apa tu? Mu duduk negara Islam, jiranmu orang Islam, mu dengar kalimah Allah, azan berkali, dengar azan tu tak pernah tanya sekabut ke apa dia azan ni. Hak ni dia ni tak pernah dengar azan, tak pernah, tapi dia jumpa Islam. Menang pun tak jumpa. Makna Tak ada dengar apa agak dia dengar kan. lek dia lah. Lek kita tu hak kita, lek dia tu. Dia buat alasan kita tak ada orang beritahu. Hak ni tak ada orang beritahu, dia cari jumpa je. Mu tak jumpa. Contoh tak. Nak kata depan Tuhan ni tak ada alasan. Ke dalam neraka, ke api neraka. Alaisa, bukankah hadza ni balik kepada adab. Hadza tu ini balik kepada adab, balik kepada adab neraka. Takkan akan kita berlakon sini. Hari nak makan kau? Gamuk ni. Kalau dia kata lagi, tak apa orang kata. Masak makan dulu lebih ustaz kita pula makan. Macam dia ni ustaz buat balik kau. Tak dah. Banyak sangat ni. Sikit dah. Oh, ni tak siap. Kita makan banyak. Ya. Makan ustaz dulu. Kita tak ngatur lagi. Kita ngatur. Percaya. Tu tak mau buat air tu ustaz. Ha. Air. Oh, tak tahu. Tak gurau. Tak nampak. Tak nampak tahu air tak nampak. Oh, ni. Tak gurau. Ha? Dengan kau tu ustaz. Ha? Tak gurau dengan kau tu. Tak gurau. Boleh cicak. Oh, dia tak apa. Apalah ustaz dia cabut dah. Jadi sebenarnya rata-rata kafir dalam cerita Islam ni dari dulu sampai hari kiamat, mana dia percaya Tuhan yang satu. Semua agama percaya Tuhan yang satu. Semua agama percaya Tuhan yang satu. Dia percaya. Tapi kenapa dia tak seru Tuhan yang satu tu? Dia tak kata Allah. Walaupun dia tak kata Allah, tapi dia Tuhan yang satu. Tuhan satu tu Allah. Tapi dia kata apa? Kita ni cuma mana layak direct ke dia. Jadi kita pun melalui wakil-wakil. Buddha gitu juga. Wakil juga. Wakil Tuhan yang satu. Kristian. Nabi Isa, Maryam, wakil Tuhan yang satu. Semua agama lagu tu. Cuma mengakui, tapi bila tahun berhajat ni dia bodek belaka. Dia kata qalu bil haq, tak? Apakah ini dengan tak terjemah itu kebenaran? Dengan tak terjemah. Apakah ini benar? Bi ni kadang-kadang tak perlu terjemah. Sebab kalau terjemah jadi makna jadi bingung. Abaikan saja. Apakah ini benar? B ini bukan dengan menegaskan laisa. Menegaskan laisa. Jadi tak terjemah dengan. Contoh, alaihissallah. Mesti ada B.
bukan ada makna dengar kat sini. Dia hanya menegas pada laisa je. Sama dengan wa mallahu bi. Bi tu menegas kepada ma. Ma ni makna laisa. Alastu bi. Bi tu. Bi seduk dengan ma sebagai penegas. Bukan makna dengar. Jadi bukankah ini benar? Jadi asal dia hada al-haqqu. Asal dia hada al-haqqu. Ini benar. Kalau ikut bahasa Arab, hada haqqun. Ini benar. Tapi bila buat alif lam dekat predikat, ayat ni dia subjek, ada predikat. Kan? Asal dia hada haqqun, tanwin. Lepas tu buah alif lam. Predikat, cerita ayat bila buah alif lam, makna special. Apa keuntungan alif lam dekat al-haqi? Apa keuntungan makna? Dekat predikat. Bukan. Dia makna dia istighraq, menenggelamkan yang lain. Makna perkara-perkara luar asbab ni, mana kalau kata azab-azab ni, selain daripada neraka ni, tak azab lagi. Oh sakit lah. Tak sakit lagi. Bukan hakikat lagi. Mana oh azab lah. Kan? Duduk Mekah azab lah. Panahnya azab lah. Allah ni panah lah. Azab lah. Kalimah azab ni kat dunia orang sebut dah. Alif lam ni menafikan, menenggelamkan hak kata azab yang kata tu. Jadi hakikat azab tu hanya ada dalam neraka. Hakikat tu bagi menenggelamkan yang lain. Sama dengan zalikal kitab tu. Cuma bila ada laisa, langsung ada bi dekat predikat. Asal dia hada al-haqqu. Jadi alaisa hada tambah bi. Bi ni penegas kepada laisa. Jadi kalau Allah tanya, kan, macam mana? Rasa biasa ke rasa mutlak? Mana hak lain ni, sebelum ni lagu mana? Sekarang lagu mana? Mana? Oh, hak ni sengoti aja, sengoti ya. Sungguh hati ya. Kan? Sungguh hati. Hak ni sebenar. Tu dia kata qalu bala rabbina. Ni betul ada hak, sebelum ni tak ada apa sebenarnya. Masalah. Mereka berkata bala. Bala ni jawapan kepada soalan nafi. Bukankah? Macam kata ini bukan makmur ni. Ya bukan na'am. Bala. Kalau adakah ini makmur? Na'am. Bahasa Arab. Adakah? Na'am. Bukankah? Bala. Bala lebih berhalus daripada na'am. Adakah mu di kedai tadi? Na'am ke bala? Adakah? Na'am. Bukankah mu kedai tadi? Bala. Dia jawab dia. Boleh orang sengih. Orang Arab faham sengih. Rasa bahasa Inggeris lah betul juga rasa. Dia ada cara jawapan apa tu, bukankah dengan adakah lain. Okay, makna dia iyalah. Ya demi Tuhan kami. Ya demi Tuhan kami. Siapa dia Tuhan kami? Allah lah.
Kenapa dia sembah dengan nama Allah? Tuhan-Tuhan dia. Memang dia ada puja Allah dulu tapi syirik, campur. Arab Mekah puja Allah juga tapi syirik, campur. Kita ni puja Allah juga tapi syirik, campur. Ahli neraka ni bukan merujuk kepada yang kekal neraka, bukan merujuk pada orang kafir yang tak cari Islam. Orang Islam pun akidah pun kekal neraka juga. Jadi kalau bala warobina tu tak, dia berkata Ya, demi Tuhan kami. Jadi dia mungkin dia orang semaya, orang puasa, tapi dia campur luar biasa selain pada Allah. Allah pun dah seru, semangat pun dah seru. Tapi segala pengakuan di dalam neraka tidak bukan makna iman. Iman ni ialah pengakuan tak nampak. Takrif iman ialah mengaku tak nampak. Kalau dah nampak, tidak iman tidak. Sebab iman ni di dunia, sebab tak nampak mengaku. iman dia. Iman ni barang tak nampak, dengar saja tapi percaya. Iman. Dah nampak bukan iman dah. Yakin. Jadi iman lafaz macam iman tapi tidak makna iman. Jadi tidak membantu. Pengakuan ke akhirat tak membantu. Qala, dia berkata, yakni Allah, fazuku, maka rasakanlah azab disebabkan al-azab disebabkan apa yang dahulu kamu ingkari. Jadi ingkar ada dua jenis. Satu, ingkar menafikan hari pembalasan. Pembalasan tak wujud. Tapi ada jenis, dah dengar orang kecak lagu ni, kalau saya salah, kenapa Tuhan tak azab kita? Kalau benda ni salah, kenapa Tuhan tak azab kita? Ada lah model tu Mekah mulanya. Ha? Itulah. Dia jawab lagi. Satu pendustaan tu. Setiap barang salah ada azab. Lepas tu dia kata kalau tak ada, kalau betul-betul Tuhan murka, kenapa azab tak ada? Dia jawab. Tak perlu dah ni. Sama juga. Persoal. Sebab gini, dia ada zon dalam asbab, zon luar asbab kan. Lebih tahu tak? Zon dalam asbab, hakikat ialah sesuatu yang dibuktikan melalui kajian. Hakikat ialah sesuatu yang dibuktikan oleh kajian. Tu dalam asbab. Luar asbab, apa tu, tidak boleh lagi guna hujah jadi. Kan? Dalam asbab, kita boleh guna hujah jadi. Contoh-contoh. Saya masak nasi. Saya masak beras. Campur dengan air. Lalu jadi nasi. Boleh tak? Adalah contoh-contoh lah. Ini contoh. Ada pula pening ni. Mana benda-benda yang duniawi ni, mana kita boleh buat kesimpulan. Apa kita tengok tu kesimpulan. Tapi barang luar asbab tak boleh. Barang luar asbab tak boleh. Luar asbab ni sebab dia ada neraca sendiri. Neraca kalamullah, kalam Nabi. Kalau barang dalam tu kalamullah sebagai neraca. Kalau luaran tu kalam Nabi sebagai neraca. Jadi bukan lagi neraca. Sebab tu barang luar asbab ni kita tak boleh tetap untuk orang. Tak boleh. Tak boleh tetap untuk orang. Jadi hak yang cerita pergi Mekah tu, dia buat benda salah tu neraca untuk dalam asbab, dia guna untuk luar asbab.
Bagi dia kalau salah ni mau azab kena selalu. Dia faham lagu tu. Dia ingat macam cara cara takwini duniawi. Dia guna hujah lagu tu. Bila salah ni kena azab selalu. Kan? Kalau contoh kalau bawa kereta salah ni kena langgar selalu. Contoh tak? Mana silap tu Allah hukum selalu. Duniawi lagu tu. Kan? Kita ni jalan belah ni. Kereta ni berjalan belah ni. Kita buat silap. Buat silap. Kan? Kita mari jalan orang lain. Apa jadi? Kena selalu. Itu duniawi. Akhirat tu benda luas asbab tak lagu tu. Luas asbab ni kita salah banyak kali pun kadang-kadang tak nampak tanda salah tu. Jadi bila tak nampak tanda salah bukan makna tak salah. Nampak tak? Duniawi nampak selalu. Kita boleh buat apa yang kita nampak tu boleh buat kesimpulan. Contoh orang kata makan benda ni membuatkan seorang itu sihat. Dia makan sihat. Jadi betul tak? Makan benda ni menyebabkan sihat. Betul lah. Kita berkata benda ni boleh jadi ubat kepada penyakit ni. Kan? Makan benda ni menyebabkan mudarat. Dia makan mudarat sungguh. Maka boleh buat sebulan. Makan ni memudaratkan. Boleh. Itu konteks dunia, konteks hukum dalam asbab. Luar asbab tak boleh lagu tu. Dia guna hukum dalam asbab ni untuk luar asbab. Jadi selaru habis. Disebabkan adalah kamu ingkar. Adalah kamu. Adapun dahulu kamu. Dahulu kamu. Jadi dosa melibatkan dia dosa ni cara zahir dia kalau dekat dunia lagi semua cabut. Mana kalau kita dah basuh semua dia boleh cabut. Tapi bila sekali syirik ya, bila melepasi sepadan tak boleh cabut dah. Ada jenis dosa yang kalau melampaui sepadan kena api neraka boleh hilang benda tu. Dia cuci api neraka boleh hilang tangga dah. Boleh masuk syurga dah lah. Tapi ada jenis dosa ni masuk dalam neraka pun tak boleh cabut benda tu. Sama dengan kita basuh baju baju kita ni kena benda, kita buh dalam sebasuh, buh keluar apa? Tak tangga. Maka bersabarlah. Fasbir kama sabara. Seperti mana bersabarnya tapi ternyata Nabi bukan seperti mana dia pada sahabat sekali di antara Nabi ni. Dia kata aku dah orang yang pada antara Nabi ni, aku lah pada berat lagi ujian, pada berat sekali ujian di antara Nabi. Jadi ulu tu apa Ustaz? Ulul azmi ni 5 ulul azmi. Nabi berapa? Orang yang memiliki keteguhan hati yang tertinggi, ikut step nombor 1 lah. Nombor 1 Nabi Muhammad, keteguhan hati. Nombor 2
Ibrahim. Mana orang paling teguh hati? Paling berat ujian, paling teguh hati. Nabi Muhammad yang kedua. Yang paling nombor satu Nabi Muhammad, nombor dua Nabi Ibrahim, nombor tiga Nabi Musa. Nabi Musa ni tolu-tolu tak umar. Ha? Tolu-tolu. Mana? Nabi Musa. Hak tolong hak mana? Hak yang masuk Islam ke? Islam dah ke belum ni? Islam dah tolu juga. Benar lah. Tu benar pun ni. Hak kita beritahu kan? Benar. Selang bulat-bulat barang tak jelas tu jadi benar. Barang tak jelas ni jangan kita ambil. Dia racun. Dalam kita ni orang hantar WhatsApp. Jangan terima barang tak jelas, racun. Buat benar tak? Yang keempat siapa tak Nabi? Ha? Yang keempat Nabi. Yang kan Nabi Isa. Yang kali Nabi cuma kita tengok macam Nabi Nuh ni ke tak? Ni perkiraan kita je, hakikat dia Allah salah satu Tuhan. Ulama letak nak kata kalau nak kata dia sengsara ni bagi kita semua Nabi sengsara belaka. Cuma dah ulama letak sesunan lagu tu terima je lah. Tapi kita sendiri tak boleh nak kata nak cover hak sebenar hakikat hak. Kita tengok macam Nabi, semua Nabi susah tengok. Cuma dia kata ulul azmi ni 5. Ha? Benar. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Dia dalam Quran sebut 2 kali. Satu ayat tu 5 Nabi dia sebut 2 kali dalam Quran. Surah Al-Ahzab dengan surah apa lagi? Surah Syura. Dia sebut nama satu ayat 5 Nabi ni. Satu ayat tu dia sebut 5 Nabi. Dalam Quran ada 2. Syura. Dia ada 2 tak orang kat suruh. Yalah. Syuara. Hak kita lepas dah, kita ngaji dah surah tu. Ya. Okey. Al-Ahzab ayat 7. Cuba tengok. Ayat 7. Muka surat 419. Muka surat senang Ustaz. Cuma dia sebut tak? Dia sebut tak susul lah. Minka. Ka siapa ka? Muhammad. Min Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. 5 lagi. Surah ayat muka surat apa tak? Masak apa ni? Surah. Masak apa? Tak ayat lagi. Azab. Syura nanti lagi. Kalau tak nak boleh buat teka-teki. Kalau kita tak boleh buat teka-teki, sebutkan. Tiga belah. Dia tak boleh. Dia nak kelas-kelas ni tak boleh serius sangat. Macam tengah mengajar pun ada orang tengah mengajar tiba sebut kan kita mengajar. Kita siapa gitu. Sebutkan. Start dia tanya soalan selalu kita. Ayat 13. Ayat 13. Surat 484.
Ada satu ketika tu, saja tak. Suruh cari lah, cari. Tak jumpa lah ustaz. Tak jumpa lah. Cari dulu, tak jumpa lah. Lepas tu, lalai ke apa? Kita pun tak jumpa lagi. Ha? Kita pun tak jumpa lagi dah. Tak cari, tak jumpa lagi. Ustaz pun tak jumpa. Kita pun tak lagi. Ada. Ya, lima. Semua Noh dulu ni. Noh, Ilaika, Ibrahim, Musa, Isa. Okay, soalan kita, kenapa dia sebut Noh dulu? Kenapa dia sebut Noh dulu kat sini? Kenapa sebut Noh dulu? Dia bapak kita ada dua. Bapak manusia ada dua. Satu Adam, satu Noh. Kenapa? Sebab kat muka bumi ni pernah ada bapa. Dia seorang yang paling bapak kita. Satu ketika. Satu Adam, satu Noh. Kan habis tenggelam belaka, Noh tinggal. Jadi hak yang lain-lain tu semua bin dia. Pernah berlaku kat muka bumi ni. Orang paling tua dan dia lah bapak kita. Satu Adam. Lepas tu hak lain anak-anak dia belaka. Satu Noh. Hak lain selain pada dua ni tak ada. Jadi bapak satu Adam, bapak dua Noh. Kita ni sebelum bin Adam, bin Noh kita. Kan kat Noh bin binti. Hujung dia bin Noh dulu, baru jumpa Adam. Kena pahala gitu. MS semua benda mati berlaku. Ha? Jadi tu bapak satu Adam, bapak dua Noh. Jadi kita ni keturunan Nabi ni. Tok kita Nabi. Kata Adam dah, Noh. Adam tu semua lah, Noh. Dan satu lagi, kenapa Noh disebut dulu? Sebab ikut Nabi ya. Adam, Idris, Noh kan. Noh ni adalah orang yang pertama menghadapi cabaran hadapi orang syirik. Adam tak syirik dia. Cuma Idris ni dia jadi macam terpaksa duduk mana dia. Untuk nombor dua tu tak apalah. Dia tak adalah. Itulah, tak apalah kisah tu tak pernah. Mana dia tu nak tak tersusun mana tak adalah. Tak nombor dua. Nombor tiga Noh. Jadi zaman sebelum Nabi Noh ni tak pernah syirik lagi. Selepas Nabi Adam wafat 10 kurun baru berlaku syirik kat muka bumi. Dia mati ni 10 kurun baru jumpa Nabi Noh. Tapi dah habis ayat ni tak? Depan surah Muhammad. Kalau Qabil tu bukan kat sini, cuma kita sebut dengan kata apa tu. Qabil ni dia bunuh orang. Dia kan korban untuk Allah kan. Dia tak syirik lagi. Cuma nak bunuh orang. Tapi kena faham, kekal neraka bukan kes syirik saja. Kes tolak ingkar kepada perintah pun kadang-kadang kufur juga, murtad juga. Bunuh orang anggap halal, murtad juga. Syirik kufur ni banyak sebab. Salah satu dia syirik. Tajuk besar dia kufur. Contoh macam ahli kitab dia tak syirik tapi dia tolak Nabi. Kufur juga. Lepas tu boleh makan waktu sembelihan dia. Kalau kita mundur dapat. Kalau kita dulu. Ajak dulu lah. Boleh tak dah? Sebab dia kata dulu memang dia sembelih sebut nama Allah. Lepas tu memang cara dia seperti cara Islam.
Mana yang kata kita kena putus urat-urat ni bukan zaman kita, Muhammad ya. Orang jahiliah faham dah. Dia mengaji. Bukan yang buat waktu Nabi Muhammad baru faham kena sembelih lagu ni. Dulu lagi. Sebab apa? Sebab kambing ni bila makan? Start makan. Zaman Muhammad kambing ni. Ha? Ha? Jadi takkanlah waktu tu baru belajar sembelih. Agama kan start daripada Nabi Adam lagi. Kita boleh makan kambing ni start bila? Boleh makan unta ni start bila? Boleh makan lembu ni start bila? Takkanlah baru Muhammad bawa ajar sembelih. Mana syariat tu dulu lagi. Catat dalam sembelih asal. Wala tasta'jil lahum. Betul Nabi kata, kalau azab ni buh kat aku, kuasa azab buh kat aku, hancur lama dah. Sebab manusia dia dengan Tuhan ni halim. Boleh sabar dengan kerana manusia sehingga tidak menurunkan azab manusia. Tak tahu lah tu kata kalau aku azab ni duduk aku, kau minta kat aku, kan ada kuasa azab kat aku. Kalau ada, lama dah bukan azab. Sebab aku ni manusia, Allah ni sifat Maha Halim. Halim ni boleh tahan kerana manusia. Lepas tu Allah kata ke Nabi, jangan minta, jangan minta. Jangan. Jangan engkau minta disegerakan azab kepada mereka. Nabi dia tak minta. Okey. Dua Nabi tak pernah minta azab kepada umat dia. Siapa dia? Siapa lagi? Itu hak yang kata hak Namrud tu. Muhammad. Lagi dia apa? Ha? Minta azab. Isa tak ada. Minta azab. Dia tak minta azab. Pada tolak dia tak minta azab. Jawapan Nabi Ibrahim. Cuma soalan dia, haknya Namrud tu, itu Israeliat. Dalam Quran jelas, dalam surah Al-Ankabut. Selepas Namrud tolak apa tu Ibrahim tak minta apa-apa, dia tinggal lagu tu je. Mana tak berlaku penghancuran azab melalui nyamuk, tak berlaku. Itu Israeliat. Hujah ahli tafsir, dia kata Ibrahim ni dia tak tega manusia kena azab, ialah waktu malaikat datang nak hancur kaum Nabi Lut. Waktu di negara Iraq, pengikut dia seorang. Siapa dia? Ibrahim. Siapa dia pengikut Ibrahim? Seorang pengikut dia. Hari ni semua tolak belakang, nak bakar dah kan? Ha? Tidak. Ibrahim. Ha? Dia boleh tak tanya dia kan, ada nak minta pertolongan gapo-gapo kau. Ha. Dia kata tak ada, dia minta tolong nak Allah. Itulah. Tak tolong tu, minta tolongan Allah tu bukan azab. Tolong di Dia tidak kata lagi tolong di lah. Sekejap. Mana ayat tadi ya? Oh, bincang tadi. Dalam Quran baru nak jumpa. Payah.
Tak ada dia tak kecil kan ni. Tidak apa hubungan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim? Tapi Hmm. Hubungan dia. dia semasa dah waktu. Alah, hubungan dia. Negara dia lain-lain. Tempat dia lain-lain. Hubungan dia lah, asal dia Nabi Lut ni pengikut Nabi Ibrahim. Nombor dua, Nabi Lut ni anak saudara dia, pengikut dia. Dia seorang yang beriman. Kita tengok dalam surah ada sini ayat bukan surat 399. Mana Nabi Ibrahim ni pengikut, umat dia ramai. Sebab bini dia sokong dia. Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah, Nabi yang bini dia sokong dia ramai mengikut. Cuma kat Iraq tu dia tak kahwin ke satu. Dia kan Mesir, Iraq, Palestin, Mekah. Kan Nabi Ibrahim Ayat berapa Ustaz? Ayat 26. Cuba baca Arab dia. Tu fa'amana lahu Lutun. Beriman kepadanya Nabi Lut. Nabi Lut tu umat Nabi Ibrahim. Ada dalam Quran tu. Lepas tu bila dah Namrud tak beriman dia tinggal. Dia dengan Nabi Lut ni dia pergi ke Nabi Lut, dia pergi ke Palestin. Dia berhenti situ. Nabi Lut terus ke Sodom. Jadi Sodom dengan Palestin dekat. Lepas tu bila berlaku apa-apa dia cakno. Sebab Nabi Lut ni umat dia yang beriman kat dia waktu di Iraq. Lepas tu dia pun meninggalkan kaum yang pergi Iraq, dia pergi ke Palestin. Lut terus ke Sodom. Lepas tu dia cakno tu. Sebab murid dia jadi rasul pula. Murid dia jadi rasul pula. Macam ni macam Musa Yusuf bin Nun tu murid dia. Anak saudara. Tak apa anak saudara tu nombor dua lah. Tapi dia seorang yang beriman dekat Iraq. Ustaz, mana cerita nama tu di Muslim kalau dia dah ada orang tu bukan tafsir Israeliat. Anak-anak baca ayat buku surah apa tadi? 3 nak baca lah. Dengar bilasan dia. Okay. Setelah Ibrahim pergi ke negeri itu, sedangkan mereka tetap di atas kekafirannya, iaitu Namrud dan sekutunya. Tidak disebutkan apakah Allah membinasakan mereka dengan azab atau bagaimana selanjutnya, tak cerita. Adapun yang disebutkan dalam cerita Israiliyat, bahawa Allah kemudian membuka kepada mereka pintu nyamuk untuk masuk lalu minum darah mereka serta makan daging mereka dan membinasakan mereka sampai akhirnya. Maka untuk mengetahui kebenaran kisah ini diperlukan dalil. Tak ada dalil. Tak ada. Israiliyat. Tapi hakikat dia kan, hak betul dia lah. Kalau tengok Nabi Ibrahim ni, dia tak pernah minta musnahkan kaum dia. Dia kata Nabi Ibrahim beliau termasuk di antara manusia paling sayang, paling sabar, paling utama. Maka beliau tidak mendoakan kebinasaan untuk kaumnya. Di antara yang menunjukkan demikian adalah bahawa ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk binasakan Nabi Lut, Nabi Ibrahim berdebat untuk mencuba untuk menahan daripada dibinasakan. Dia tak sih, dia jiwa dia halus. Janganlah bukan sekadar sayangkan Nabi Lut. Dia tak sih manusia dihancurkan. Jiwa dia halus. Dia meh-meh Rasulullah lah kan. Dah lama dah dengar tajuk Namrud ni.
Baru dengar ayat Quran pun tak ada cerita pun. Israeliat rupanya. Lepas tu kadang-kadang Israeliat ni hak yang bahayanya kadang-kadang dia macam mengabaikan Quran. Quran ni jelas dah. Dia kacau dah. Mana jadi Sedap lagi tu, Ustaz. ha? Dia sedap. Itulah. Pendeta dia ke mana sebenarnya tafsir tu? Israeliat. Ha? Tafsir Israeliat. Israeliat ni Yahudi ni dia doa. Dia kadang-kadang nak menyungguh ni, kadang-kadang lebih daripada tulisan dia menyungguh. Dia nak orang tupu ke dia. Dia sifat dia nak angkat dia. Orang angkat wahyu jadi tak jelas. Siapa dia? Asal dia Islam. Israeliat ni makna dia usaha untuk angkat dia. Lepas tu Quran ni kita angkat wahyu. Dia angkat dia, angkat cerita dia. Kadang-kadang cerita dia berlebih-lebih. Kadang-kadang orang abai wahyu ambil dia. Taurah lagu punah lagu tu lah. Yalah, Israeliat ni bermakna daripada Israel lah. Daripada ahli kitab lah. Ahli kitab Israel. Ahli kitab ni sifat daripada dulu lagi. Dia suka jajah hak dia lebih. Sehingga Taurah tak apa betul di mana. Asal dia. Jadi dia nak buat rupa kitab dia dulu. Kita tak apa. Kita bagi habis ni. Asal Asal dah. Macam mana? apa putih? Ha? Putih kat orang kancing. Mesti tak. Takut azan tak? Tak apalah. Kita ulang balik. Lupa tak kita ulang balik Alhamdulillah. Tak apa kita ulang balik. Kita ulang balik kita esok minggu depan kan ni. Kita ulang balik. Minggu depan kita masuk surah Muhammad. Surah Muhammad sedap ke ni? Ha? Surah Muhammad sedap ke? Baru tahu sedap setelah ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.